A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama kali amba ucap terima kasih kepada babo heng kita dan juga kepada Khali Menaturio dan juga kepada Tok Ime dan Beloh dan lagi pula saudara bersama dengan amba iaitu San ia dikenali daripada salah seorang jembuat atau orang di antaranya Al-Huda Channel, salah satu daripada dialah Jong Laisuk dan lagi saudara yang bersama dengan dia. Amba ucap terima kasih kebanyak-banyak pada pagi yang berkat ni. Dan laginya ucap terima kasih kepada Allah SWT. Banyak-banyaklah kita terima kasih dan syukur kepada Allah SWT, yang mana Allah Ta'ala bagi masa kepada kita dapat boleh bersama, dapat boleh kita bertemu di pondok atau dikatakan bangun ni pondok yang akan nak tumbuh ni. Dikenali yang kita telah mari duk cerita berapa orang babo duk mai royak dah sakut teh dengar. Pondok Babohing adalah di kampung Pasir Sipo kita ni. Sebagaimana penonton yang dikasih semua yang maklum duk tengok dalam laisuk, itulah gambaran yang kita duk derma sikit banyak sumbangi atau kita duk sokong sikit banyak harta kita tu adalah kita nampak lah kawasan setengah pada setengah 20% dah lah akan tengok dalam kejayaan area. Oleh demikian itu amba ucap terima kasihlah kepada penonton semua, hadirin ibu bapa, adik-adik yang dikasih semua yang duduk di mana saja, atau duduk dalam kerja ke, atau duduk dalam kita duduk lehat ke, atau kita duduk ngap tengah makan ke, apa sajalah. Apa saja ibu bapa yang duduk di mana saja yang melalui dengan titam atau dengan kita tengok atau kita dengar Laisuk Al-Huda Channel pada pagi ni, amba ucap terima kasih banyak-banyaklah. Sama-sama kita dapat rahmati kasih sayang oleh Allah Subhanahu Taala. Moga-moga yang kita dapat manfaat boleh dengar sikit banyak pada pagi petang dan selesai pada alidin kita. Maka amba sama pula jam pukul 8.30 lebih. Sakut sikit banyak kita muzakarah. Tetenge hari dikatakan hari ni hari Selasa atau dikatakan 1 daripada bulan Muharram 1443. Itu alhamdulillah. Sama-samalah kita ingati, sama-samalah kita ambil perhatian. Kita melalui dengar dengan cara laisuk. Semoga dengan kita nak dengar dengan cara ramai-ramai mengaji di masjid, di balasah, atau kita dengar dengan cara ceramah, maka tak dapat dengan masa sekarang lah ni, kerana adalah satu degalengi daripada uji Allah Ta'ala, iaitu kita telah maklum bahawanya nyakit COVID atau dia kata corona sebagai wairah. Maka atas jalan ikhtiar usaha kita nak beripung dengan cara tak dapatlah seperti biasa. Oleh demikian itu, tapi walau bagaimanapun dengan keadaan dunia yang moden, dengan keadaan dunia yang sangat cepat, dan kita melalui dengar pula dengan laisuk. Ini satu daripada kemudahan bagi kita, yang mana kita tak dapat bersua muka di depan sekalipun, tapi melalui dengan laisuk kita akan boleh dengarlah bagi mereka yang kanak, bagi mereka yang minat, bagi mereka yang setuju untuk nak masuk le golongan, kita pekak orang berdengar. Kerana ilmu ni adalah besar, ilmu adalah penting.
Sebagaimana Rasulullah SAW, Tuhan tu buka mulut dia dengan Iqra. Amalan lain tak ada lagi. Semaya pun tak ada lagi ibu bapa. Berdakwah ke sana ke sini pun tak ada lagi. Zakat puasa tak ada lagi. Cara baca pegau tak ada lagi. Semua undang-undang agama tak ada lagi. Buka mulut Nabi tu suruh baca, suruh mengaji selalu dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sebagai 5 ayat yang sulung. Maka dengan Iqra ni sebagai lapu. Sebagai lapu untuk nak suluh. Semaya pun kena suluh dengan dia ibu bapa. Habis kita jangan tinggal dengan mengaji ni. Semaya kita duduk semaya 5 waktu, hak fardu, hak sunat tu tamu-tamu pun kena suluh dengan Iqra lah. Iqra sebagai pita senjata untuk kita nak kenal dalam semaya. Dan kita nak suluh tentang syahadah. Iktikad kita syahadah, ada kalimah syahadah, ada iman. Maka kena suluh dengan Iqra juga. Tiap-tiap segilah segala-gala-gala. Iqra ni sebagai lapu pita untuk kita nak suluh dalam tentang amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka oleh demikian itu ibu bapa yang dikasihi semua, saudara-saudara penonton di mana saja, keadaan lain kita nak dengar, kita nak mengaji dengan cara beramai-ramai, siapa pondok pun katuk. Tapi alhamdulillah, melalui dengan laisuk di mana saja kita dengarlah. Lebih lagi, di pondok babohin kita baru duk tumbuh ni, akan ada semua lah. Boleh puasa dia buat rumah dia, tapi di sini lepas pada puasa dia mula buat cara mengajinya secara laisuk, serta pula dia adalah minta derma untuk bantu kepada tempat diri pondok dia ni sikit banyak yang kita duk nampak dengan keadaan pada masalah ni. Kita lalui mengaji. Kerana mengaji ni untuk kita nak berjaya akhirat pun ngam mengaji. Kita nak berjaya dunia pun ngam mengaji. Kita nak jaya kedua dunia dengan akhirat pun kita kena mengaji. Sebab Nabi katanya man aradad dunya fa alaihi bi ilmin. Siapa dia nak jaya dalam dunia pun kena ilmu ngawih. Walau nak tanah padi, tanah getah, tanah dokong, tanah dia musaking. Walaupun kita nak buat tepung buku, tepung tupak dakak. Walaupun kita nak buat supik, kita nak buat tika, semua kena pakai ilmu. Ning ilmu ni penting ibu bapa. Pak Nabi kata lagi waman aradal akhirah. Siapa-siapa dia nak jaya akhirat. Tak lain tak bukan Nabi kata fa alaihi bi ilmi juga weh jaya akhirat. Hari akhirat orang apa hari yang tak ada suk lah. Hari yang tak ada gati dengan malai dah. Kama dia kita nak jaya hari akhirat pun kena dengan ilmu juga ibu bapa. Kita kena berjaya kena ilmu. Lepas tu Nabi kata lagi waman aradahuma, siapa-siapa nak jaya kedua. Dunia pun dia nak berjaya, akhirat pun dia nak berjaya, dia nak najah, nak beruntung. Maka fa alaihi bi ilmi, maka sabit dengan ilmu juga. Sebab itulah ibu bapa yang dikasihi semua penonton-penonton di mana saja, khususlah kita 3 wilayah. Kita mengajilah, kita mendengarlah. Kita belajarlah kerana ilmu ni sangat penting. Lebih lagi kita nak bawa bekal lepas pada mati menuju kepada Allah Ta'ala. Dengan kita wa'amal dengan jadi kena dengan undang-undang hak Allah, hak jalan Nabi itu lagu mana. Baik, alhamdulillah. Banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala mempanjangkan umur kita dapat menyambut atau dapat menemui hijrah atau dikatakan tahun yang baru. Hari ini ibu bapa kena banyak orang lagi. Pemuda-pemudi bapa sendiri potih atau kawan dia. Tak tahu kata bila hari hijrah hak baru, bila tahun baru. Kalau hak siap tu golek ke tahu sikit. Moga dia buat dengan cara prapeni dia tu. Countdown dia tu. 45 ni hari, 7 hari, 8 hari gapo ya istihar dalam terosak, dalam terotak dia dah, dalam media dia dah. Kit wan antarai, wan pimai gapo. Tapi dalam Islam ni jadi hijrah dalam Islam ni golek ke jadi senyap kit sunyi, tak jadi geger, tak jadi gepok. Lebih lagi dengan keadaan pada tahun ni dengan sebab ada menggalangi sakutan dengan cuba Allah Ta'ala satu penyakit virus, satu penyakit corona ni, satu penyakit baras, satu penyakit apa nama ni Sayyid Asqam ni, maka kau lebih senyap lagi.
Kemudian hari ini alhamdulillah melalui dengan media, melalui raisut Al-Hudasan kita ni, dapat sama-sama kita boleh menyaksi. Dapat sama-sama kita boleh mendengar tetengah daripada sambut satu daripada mahram hijrah ni. Kita kena kembali kepada ingat latar belakang Nabi ni, sejarah Nabi dalam perjuangan Nabi daripada kota Mekah mari kepada Madinah. Di situlah tepat hitungnya daripada hijrah hak dalam agama Islam. Ada pun agama Buza tu, putar sakarat dia yang ambil zaman Nabi Musa lagi sabit dia banyak. Sampai 2554. Dah, akan dia hak so lagi di antaranya hak jiu-jiu ni hak 2000 ni, 2220 tu, dia ambil zaman Nabi Isa lagi. Dah, akan dia hak hijrah kita Islam ni, nah, hak agama kita Islam kira daripada catat tes sejarahnya mulai bila 1 hijrah sampai kepada tahun mari sampai laning 1443 mulai masuk hari ni. Tu ibu bapa je dia kasih semua. Tu mula siapa dia orang jong kira tu adalah dikenali dengan sahabat Nabi iaitu sebagai khalifah yang kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yang catat tes sejarah daripada Nabi tinggal kota Mekah mari pada Madinah. Kamar di situ mulai siapa mari laning 1443 mulai pada masuk hari ni. Jadi di antaranya setengah ulama sebut nak mulai pada Nabi terima daripada Nabi duduk lagi Hira, terima Iqra. Bila berlaku Nabi jadi Nabi umur 40 nak mula situ ada setengah. Tapi dak buat keputusan mula nak letak letak humi nak dikatakan hijrah tu mulai daripada bulan Muharram daripada Nabi itu tinggal kota Mekah hijrah mari kepada Madinah. Siapa kepada masalah ni adalah 1443 mulai pada masuk hari ni. Tu penonton dia dah kasih semua. Maka bila kita ingatlah kata 1 Muharram ni adalah dalam bulan Islam yang pertamanya Muharram. Ibu bapa dia kasih semua banyak lagi lah di antara orang-orang kita Islam. Nak bila boleh Melayu tak tu baik. Kalau sialah laca molek makara kung kumpa pan habis mina kun mesa yung pusapa kun mituna yung karakada sinha kun kanya yung tula kun pusatika yung sapa kak ketanwa kung. Oh kalau bila Melayu dibalik dah bi awas itu balik dah. Yang pertama Muharram, yang keduanya Safar, yang tiga Rabi awal kau Rabi akhir dulu. Situ tukar dah. Pajamadi awal, jamadi asyik, jamadi sani. Bapa tu nak royak kata lek agama kita buat tak hari mana. Bila yang keempat yang kelima tu balik dah. Jamadi awal, jamadi akhir tu kau balik lagi. Ini ayat terkumur kita dalam bab agama kita tak ambil berarti. Padahal orang putih kita bila boleh lagi Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Apa nama lagi? Oktober, September, Ogos, apa nama ni? Oktober, November, Desember. Boleh bila berlaku orang putih. Tapi mari Nayu balik di Rabi awal, Rabi akhir tu balik dah. Jamadi Sani, Jamadi Sani, Jamadi awal boleh berapa tak tahu. Ni ibu bapa kita tak ada padu tetengah daripada bileng-bileng boleh Melayu. Padahal agama mana-mana pun 2 belah boleh berlaku. Jadi perkara bilengnya boleh ni. Perkara bilengnya boleh ni tak lain tak bukan ke hak Quran sebut sendiri dalam Quran Allah Taala. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahra. Tuhan katanya bahawa sungguhnya bilengnya bulan ni sisi Allah Ta'ala adalah 12 bulan. Ambil pada Muharram sampai kepada Zulhijjah. Bulan Siam Makara sampai kepada Tanwa. Bulan Orang Putih Januari sampai Disember. 12 belaka. Tapi 12 belaka pun di dalam bulan Muharram kita sambut tahun baru ni yang cocok yang paling besar sekali kita kena insaf, kita kena sedar. Noyak atau bulan Muharram ni banyak sejarah-sejarah yang sakut dengan Nabi-Nabi dulu dan cerita-cerita Nabi dulu dan kelebihan sakut dengan bulan Muharram.
Kerana dalam bulan mahram hak kita duduk daripada masa lain ni, satu daripada bulan mahram. Dah dikenali dengan maknanya bulan yang masuk le golongan hak janji haram perih. Janji larang tak se buat benda maksiat. Arba'atun hurun. Nah, jadi ada 4 bulan. Hak bulannya Allah Taala akan nak keep janji antara kafir dengan orang Islam ni tak bergomo dalam bulan ni. Pasal salah satu dalam 4 bulan ni bulan mahram so. 4 bulan mahram ni nah, yang kita tengok dalam sirah, yang kita tengok dalam sejarah, satu daripada bulan mahram hari ni ialah sebagai sejarah hari yang terakad Nabi Idris naik langit. Penutup dia kasih semua. Nabi Idris pada masa ni tak mati. Duk langit sebut dalam kitabnya. Langit 2 orang lagi Nabi Rasul tak mati, iaitu Nabi Isa dengan Nabi Idris. Di bumi ada 2 orang Nabi tak mati lagi. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Nah, aku tak silap ada dalam sebut dalam kitab-kitab ulama. Kemudian ayat atas sejarah asal Nabi Idris ni, dia duduk di bumi. Tapi nak berlaku yang terakad dia naik ke langit. Duduk langit yang keempat. Sebagaimana cerita dalam Isra' Mi'raj. Nah, ya Nabi Idris ni dia sign dengan Malakul Maut. Kerana Malakul Maut dia nak kenal. Nabi Idris ni wa amal molek. Ibadat comel dengan Allah Ta'ala. Tak ada campur dengan apa putih, sembuh amal dia. Siapa Malakul Maut tu nak kenal dia. Maka berlaku ya Allah Ta'ala duk sign waktu tu siapa kenal kata Malakul Maut. Idris ni kejut juga sekali penutung. Duk sign orang ambil nyawa. Nah, tapi rekah ceritanya nak royak kata satu mahram yang berlakukan akad Nabi Idris naik ke langit, duduk langit yang keempat. Ni sejarah. Sebagaimana hari ni kalau kita ingat perawasa, ingat kata Nabi Idris, yang Tuhan capok, yang Tuhan berlaku, akad dia naik langit adalah satu pada bulan mahram. Ni penutup dia kasih semua. Nah, maka dengan Nabi Idris tu telah mati. Boleh kita tengok serga. Idris tu juga saing dengan Malakul Maut. Dia telah mati kita tengok dengan aku. Siapa dia pergi boleh masuk dalam serga. Akhir sekali kita dah dengar sejarah dia. Nah, bila dia masuk dalam serga dah tak setubik khing penutup. Sedaknya dalam serga deh. Kerana dalam serga ni fiha ma tastahi hil ampus. Dah dalam serga ni benda yang dipuja oleh hawa nafsu ada laka-laka. Kita nak gapo? Allah. Dunia ni kita nak puja nafsu tak boleh. Ya ada hak cerangah dengan agama. Okey. Tak banyak perkara benda hak cocok dengan nafsu boleh pahala, tak banyak perkara tak dunia ni. Nah, golek ke benda hak cocok dengan nafsu ke? Baru benda boleh pahala. Tengok supaya tetap sedekah jariah. Dah bantu khairat. Lebih lagi yang kita dah nampak dengan keadalan ni tu adalah sumenge tu dah nak benar lagi lah kepada penonton-penonton semua. Pas benda tu bukan dok cocok dengan nafsu tu. Duit ada 1000, kita duit 200, tinggal apa? Tapi walau bagaimana benda tak cocok dengan nafsu sekalipun, tapi dok likung serga. Hufat bisyawahati. Abil makarihi. Serga ni Nabi kata awala innal jannata hufat bil makarihi. Mu kena ingat. Mu kena tahu Nabi kata sesungguhnya serga ni duk likung dengan benda hak tak cocok dengan nafsu. Semaya benda tak cocok dengan nafsu duk likung serga. Puasa tak cocok dengan nafsu duk likung serga. Sedekah kita tak cocok dengan nafsu duduk likung serga. Semua benda yang buat benda baik. Tiap perkara buat amal ibadat semua. Ni supaya duk tolong dalam kita duk buat pondok ni. Bukan nafsu duk kena ni. Tok email pun duk mari, belah pun mari dan lagi semua pakat duk tolong sikit banyak. Kapung pasir sipur mari nak bantu, mari nak tolong menolong. Hak duit gi, rang gi, masa gi. Semua ni nafsu tak cocok belaka penutup. Tapi apa boleh dia mari buat? Ingat sabar lagi pula perkara hak tak cocok dengan nafsu ni. Sebagai tolong menolong buat pondok, sebagai tolong menolong rang, sebagai tolong menolong masa. Yang dia nampak keling-kelamba ni. Semua ni dah hupat duk likung. Dah bil makari dengan benda hak tak cocok.
Ha ni nak ayat tu penutupnya dia kasih semua. Kemudian nak ayat tu. Nah, nak ayat kata benda hak cocok dengan nafsu ni, kemudian nak boleh pahala tak banyak kara. Nah, mana kata tak banyak kara? Menikah kahwin. Dah, nikah ni hak cocok dengan nafsu tapi pahala banyak. Sang tak nikah lagi tu dia kocok lutut kekeh dia. Tuai al-huda tu. Dah sarih bodoh lagi tu. Pasal orang lagi tu mak tu dia. Dia pakai keris saja ya. Tu baik lefit. Tak ada bini lagi tu. Padahal benda bini ni kau kahwin ni penuntung. Benda cocok dengan nafsu. Tapi boleh pahala. Tak banyak kara. Benda cocok dengan nafsu boleh pahala ni. Okay? Mengaji nafsu tak berkeni. Mengajar nafsu tak berkeni. Tapi walau bagaimana ingat kata duk likung syurga. Ada apa benda hak cocok dengan nafsu ni duk likung neraka. Nah, ham ngupak, mengacum, zina, mabuk, tinggal semaya, buka aurat. Nah, kedekuk, kopi, semua ni duk likung. Nah, duk likung daripada neraka. Tu dia panggil awala innan nara. Ingat, mu kena tahulah sungguhnya neraka ni hupat duk likung ia semua neraka ni bisyahwati. Dengan hak cocok dengan nafsu. Apa saja benda hak cocok dengan nafsu duk likung neraka. Tu penutupnya dia kasih semua. Baiklah, kita kembali kepada saat ni. Satu daripada hijrah pada hari ni. Nah, sebagai jarah yang paling sah. Nah, itu di antaranya. Lepas tu, di antara kita kena ingat, hijrah ni adalah di antara persedaran kita untuk kita nak hitung segala amalan kita. Nah, moga orang panggil umur ni sebagai pala modal. Umur yang terawi hidup kita ni sebagai pala modal untuk kita nak nego ke akhirat. Sabit Nabi pun katanya, khairun nas, sebaik-baik manusia. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia, Nabi kata, mereka yang umur panjang. Lepas tu dia janguk dengan amalan dia. Nah, hak ni orang panggil bila Tuhan panjang ke umur kita ni, sebagai pala modal kita yang paling besar. Tak kita nak masuk dalam golongan hak Nabi kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang Tuhan panjang ke umur dia janguk amalan dia. Kalau semaya dia janguk, kalau baca Quran pun dia janguk. Nah, kalau sedekah pun dia janguk. Nah, kalau puasa dia semaya tahajud pun janguk, puasa pun janguk. Semua tu orang umur panjang dia janguk amalan dia. Ni hak Nabi bila kata orang sebaik-baik manusia. Sebaliknya selagi, nah, wasyarrun nasi, dan sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wasa'a amalihi. Mereka yang panjang umur tapi ia jahat amalan dia. Sah berjudi tak ada tinggal-tinggal. Sah tak semaya lah. Nah, sah duk mabuk lah. Tak ada tinggal-tinggal. Tak ada nak patah-patah kalau kita berkecek kampung kita. Umur panjang sungguh, tapi duk lah jahat amalan dia. Nah, tak ada nak patah, tak ada nak apa ni, tak ada nak liuk, tak ada nak apa, tak ada nak keliu. Duit pitih habislah kau jalan deraka dengan Allah Ta'ala, wak berjudi, wak habis benda-benda mabuk. Okey, wak belanja kau jalan tu haram. Tak ada berasa sikit kita nak kembali kepada jalan hak tu redha untuk nak belanja ke jalan fi sabilillah. Dan ke masjid kau atau tadika kau atau wak pondok kau sebagaimana. Nah, orang panggil umur panjang tapi duduk dalam jahat. Hak ni lah Nabi bila sejahat-jahat orang panggil manusia semacam lagu ni. Maka kita erti dah. Kata dengan umur ni sebagai jadi pala modal untuk kita nak menego ke akhirat. Siapa dia umur panjang? Serta amal molek. Oh ni banyaklah penegak dia. Nah, terpaksa lagi yang amal nak pesan kepada penonton dari amal sendiri. Melalui dah dengan 365 hari. Hak tu hak tahun hijrah, hak putas sakarat, hak siye. Siye ni 365 hari. Hak melalui dengan syamsiah, matahari. Adapun tahun Qamariah ni 355 hari. Arti banyak hak syamsiah 10 hari. Nah, ambil daripada bulan Muharram sampai kepada
Bulan Zulhijjah setahun. Nah, apa tu? Sebagaimana kita buat dak persiapan, kita hisap dak di kita hitung laba setara mana kita nego dengan umur kita hak untuk ibadat kepada Allah. Ni penutupnya dia kasih semua. Cuba kita fikir molek. Ni kita dak bila laba hak nego ya. Nah, ham nego setor, nego dia, nego mote, nego kerak, semua kita nego jual nego gapo? Kelip pak tengah malam pi mana pun bila dah. Tidak pagi esok. Modah betul baik modah. Ni hak laba, ni bayar hutang. Ni hak demo butang, kira-kira laba boleh lagi 4,500. Suka kini. Boleh 4,500. Esok kira pula. Orang nego ikan pun supaya ambil di mana saja. Sudah jual atas apa? Bawa tengah malam sama tara nak tidur, ambil duit duk bila-bila. Laba banyak mana. Untung banyak mana dia kita buat nego hari ni. Tapi tepat amo nak tanya, hei penonton dikasih semua termasuk amo sendiri, ibu bapa yang duduk di mana saja. Jadi dengan masa tu hai panjang ke umur kita dalam masa tahun hal lepas kemarin, 1442 yang tinggal kita kemarin. Nah, lepas tu kita adakah kita hitung penegaan umur kita tu hai bui tu laba banyak mana dan rugi banyak mana? Atau sama seri? Ni kita kena kira ratik weh. Kita kena cek ratik weh. Cukup tahun kita kena cek umur yang kita duk menego dengan Tuhan ni. Ibadat wa ma khalaqatul jin. Nah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata tidak aku jadikan jin dan manusia. Malaikat hikmat mana supaya untuk ibadat kepada Allah. Kita memperhamba diri kepada Allah. Ibadat-ibadat ni penutup makna memperhamba diri kepada Allah. Maka memperhamba diri pecah tubik dua pula. Memperhamba diri dengan intiqadiyah. Memperhamba diri dengan furu'iyah, amaliyah. Sebab tu dia panggil ibadat yang ada dua. Ibadat furu'iyah, ibadat usuliyah. Kita berpegang dengan Allah Ta'ala ada. Kita berpegang dengan Allah Ta'ala satu. Kita berpegang dengan Allah Ta'ala kekal. Kita berpegang dengan Allah Ta'ala kaya, subah-subi. Dan segala perkara tak lepas dengan Allah. Tu sifat Tuhan ni. Tu dia panggil ibadat itiqadiyah. Penutupnya dia kasih semua. Ya ibadat ni kita bukan duk gambar puasa semaya. Bak itiqad pun orang panggil ibadat juga. Orang ibadat itiqadiyah atau usuliyah. Hak kita duk puasa, kita duk ngaji, kita duk sedekah, kita duk jariah. Hak tu dia panggil ibadat furu'iyah. Atau dikata ibadat amaliyah. Kemudian temocok hikmat yang Tuhan jadi kita ni suruh kita ibadat kepada dia. Dah, suruh kita ibadat hikmat kepada ibadat kepada dia. Kemudian saat itu dalam masa setahun hak kita dak ibadat kepada Allah Taala, kita dak cek ke tak? Laba setara mana, rugi setara mana. Ni kita kena cek supaya kita cek penegaan kita lah. Nah, hani penuntun yang dikasih semua nak hari ni lah. Mulai satu pada bulan Muharram. Cara kita sambut dia. Yang penting sekali kita kena insaf. Kita kena sedar. Nah, dan kita kena fikir. Dan kita kena rum. Dan kita kena kira. Kena hisap. Kena timbang amalan kita hendak buat lepas dah nu. Baik dia jahat. Kita kena timbang lah. Ada pun kalau benda yang baik yang kita buat. Kita syukur kepada Allah Ta'ala. Adapun bila ia laku perkara yang tak molek, perkara yang jahat, perkara maksiat deraka dengan Allah, kita banyaklah kita taubat, banyaklah kita ucap istighfar. Jangan duk tinggal pun turun jadi kasih semua. Walau lo ni keadaan katuk laka-laka dah. Siapa seweng ku katuk, kedah pun katuk, sejik pun katuk laka-laka dah. Tapi ingat penuntut dikasih semua, Allah Ta'ala tak katuk lagi pintu taubat. Masih duk buka lagi. Selama mana nyawa tak sampai batal lekung, selama manalah matahari tak naik lip jatuh, selama itulah di antaranya duk buka situ. Nah, ataupun untung nak ayat kata kita kena cek, kena kira lah. Dalam masa setahun setara mana kita buat amal ibadat, hak benda lek baik, dia hak jahat banyak mana. Kena kira laba banyak mana, rugi banyak mana. Yang kita buat taharik dengan dia. Nak kata kita tu ada cek sebabnya di antara apa nama Nabi pada sebut ada kata Sayyidina Umar. Hisaplah diri kamu sebelum Ta'ala hisap. Timbanglah diri kamu sebelum Allah Ta'ala timbang. Lalu ni kita timbang. Di antaranya orang panggil setengah daripada
Dah, yang kita kena sedar, kita kena apa nama ni insaf dengan keadaan kita mari sambut dalam bulan hijrah hak baru ni. Lebih lagi, yang kita kena ingat belataran Nabi, dah, yang boleh mari pada hijrah pergi kepada Madinah tu bukan Nabi nakut. Dah, bukan Nabi tak lawan. Tapi dengan Nabi Allah Taala perintah yang digoyak oleh Jibril kena hundur, Nabi hundur. Sebab semasa tekah Nabi, dah, sebab kau masa Nabi duduk di Mekah, nak sebar agama tak boleh. Tak kuat. Lepas daripada Khalijah mati, lepas daripada Abu Talib mati. Jadi tepat orang kafir musyrikin baik Abu Jahal, Walid ibni Mughirah, tak ada kerencai. Tekah ada Abu Talib, tekah ada Khalijah. Jadi seolah pembesar Quraisy tu ada kerencai kepada demo tu, nak waktu nak ke kata huduh dah kau Nabi Ahmad ada kerencai juga. Tapi bila mati Abu Talib, bila mati Khalijah, kemudian Nabi kita tu berlaku Isra' Mi'raj. Nabi pindah pergi kepada negeri Taif. Pada tahun tu jugalah, dah, apa nama, duduk lebih kurang setahun. Sebab mengikut dalam kitab Isra' Mi'raj tu, Nabi berlaku Isra' Mi'raj sebelum hijrah Madinah setahun. Arti kalau kita faham pada tu juga, lepas daripada Nabi berlaku Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala lah hijrah Nabi kepada Mekah. Jadi nak ayat setahun. Lepas pada Nabi berlaku Isra' Mi'raj setahun, Nabi tinggal kota Mekah mana hijrah, mari pada Madinah. Ini kita kena ingatlah latar belakang Nabi hijrah tu sebab-sebab apa. Pas Nabi hijrah tu apa? Kita kena tahu sejarah. Di antara setengah daripadanya kita ambil masa sikat. Lepas tu nak royak lagi cara sakut dengan sedekah sikit banyak. Jadi nak royak, dah, pembesar-pembesar kafir Quraisy duk tengok Nabi kau agama kau mari sebar, kau mari kuat, dia berasa rusing. Dia berasa mari takut, dia berasa mari berasa takut agama Muhammad duk buat jadi kau sebar, kau tinggi. Lalu tu dia wak mesorak cara dia. Dalam separ dia dua saat ni tu. Dah, lalah mana dengan Muhammad ni kalih taruh dah weh. Dah, dengan Muhammad ni tak boleh taruh dah. Kita kena igat bu dalam gut dalam sorak dia. Lebih legut tak boleh weh. Nabi Muhammad ni kalau duduk dalam legut ni, dia ada dawah legut pula. Kalau gitu kita igat Nabi Muhammad, tasah hidup le kota Mekah lepas lagi ke lain. Kama dia lagu tu pun tak boleh juga weh tawarai lagu tu. Tak boleh juga tu kak. Lagu mana? Dengan mana nak royak atas gini? Kalau lepas Nabi hamba Nabi tu baik ada kota Mekah, Nabi ke dawah kono pula. Jadi wak dalam sorak dia nak boleh Nabi mari ke Madinah ni. Satu hijrah ya sebagai sejarah yang kita dah royak ni. Di antaranya kata setengah daripadanya adalah setan. Setan ni wak rupa manusia penutung. Nah, mari jalan masuk dalam sepah dalam becung tu. Ya tafak mu ramah-ramah dua apa ni? Duk becung. Nak buat lagu mana tentang Muhammad kau duk kuat agama ni. Duk sebar agama dia, duk putus agama kita ni. Oh, kama dia bersorak. Buh dalam grup sorak. Halau Nabi tu baik negeri Mekah. Tak ada boleh buat keputusan. Jawab kepada setan berupa manusia tu. Ya tersoy, gapo bunuh tahu. Ni penutungnya dia kasih semua. Setan ni janganlah. Dah. Dia buat keputusan, dia katanya bunuh tahu. Tak sadak taruh. Habis kira-kira. Maka dengan ambil keputusan daripada setan tu lah. Nah, ayat kata Nabi Muhammad ni kena bunuh. Tu baik orang panggil kopiu perakak dengan betatullah. Siapa dan Nabi Muhammad, siapa igat Muhammad hidup mati, akan hadiah sekian-sekian 1 hektar unta. Habis dalam kota Mekah, without istihad, kata siapa dia dan Muhammad, siapa dia igat Muhammad hidup mati, hadiah akan ada 100 hektar unta. Tu nak royak kata Nabi nak boleh hundur mai kepada Madinah. Maka lalu tu di antara Jibril pun royak berita ni ke Nabi Muhammad, kata Muhammad mu kena hundur lagi dah. Nah, setelah Allah Ta'ala izin. Maka situlah Nabi pun bersorak di antara dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali gapo. Ringkas cerita pun Nabi pun pada malam tu Nabi turun tangga. Belum pada subuh. Sebagai Sayyidina Ali lah ganti tempat tidur Nabi. Berjalan menuju kepada Gua So, duduk 3 hari dalam tu. Duduk 3 hari dalam tu dengan mana susahlah Nabi orang nak bunuh.
Kemudian kafir Quraisy marilah siapa suk di gua. Cari. Tok nujungnya atas gua. Lama-lama duk cari Muhammad, dak usah cari lain lah ada. Muhammad ni suk sini ya. Kalau tak ada sini, naik langit. Ni nak ayat atau tu ujung bijak tu hewi dia. Tapi bijak pun sekat tu ya penutung. Kalau dia bijak sungguh boleh royak tunjuk duduk dalam gua. Tapi tak pergi cari sukat tu. 3 hari Nabi duduk 3 hari dia tu. Pak orang jual beri nasi anak Sayyidina Abu Bakar Asma' tu. Bela-bela dengar berita kalau dalam kedai kopi, bela-bela dengar berita setara mana. Dengan keadaan Nabi Muhammad demo nak igat apa. Dia senyap tak senyap. Patut ambil kami yap derek gi. Siapa di gua suwi nasi ke ayah dia dengan Nabi Muhammad. Nah, tu nak royak kata di antara 3 hari duduk dalam tu. Abu Bakar tu habis jatuh, habis rain. Tengok kaki kafir Quraisy duduk depan gua. Kalau takdir kata dalam sejarah, kafir Quraisy tu pergi jenguk, tengok. Nampak selalu dah. Di situlah Abu Bakar tengok lubes pek. Kaki duduk gelewak kat depan tu. Lalu itulah dia pun pekuklah dengan kaki dia. Nabi duduk tidur tak apa. Nah, istirahat Nabi beradu. Tetih. Sama taruh nak masuk le gua tu Abu Bakar saya ke Nabi Muhammad. Pesak dalam gua dulu penutung. Takutnya ada barang-barang bergapo. Allah sama taruh Nabi nak masuk. Habis jakor dia pesak habis dalam gua. Tu Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Nah, kemudian lalu itulah apa nama dia duduk. Nabi duduk di atas riba dia. Bermolek nampak lu best pay. Kafir Quraisy duduk gelewak ke depan. Kiranya kalau jenguk nampak Abu Bakar teriak. Abu Bakar takut Nabi tu mati. Diri dia belah lah. Tapi jong gelo kata dalam sejarah. Pergi pekuk lubang. Kemudian dia pergi pekuk lubang saat ni bertelan nak jadi cerita. Dengan takdir Allah Ta'ala. Nyigi ketik dengan ibu sengak lah. Nah, ketik dengan ibu sengak saat ni tu gak Allah. Kemudian daripada tu. Ia tak menahau, dia tak teriak. Dia tak ada berjerit kata aduh sakitnya. Aduh pedihnya. Aduh senoknya dak. Sebab ia jok ia takut Nabi jaga. Ia takut Nabi sedar duk tidur tak apa dia. Jom dia duk tak ada bunyi suara. Siapa telajak dia sakit penutung. Air mata titik kena di atas pipi Nabi. Nabi jaga. Nabi kata apa ni Abu Bakar? Dia katanya air mata. Hageno. Dia kena ketik dengan ibu sengak. Kalau kau lipeh. Di kaki dia pekuk lubang. Maka Nabi japi dengan Fatihah. Bacalah apa nama Fatihah. Dia siup. Dah. Aliyu kepada tempat. Abu Bakar kena tadi. Supaya ambil tahu dah. Tak ada makan ubat farah. Ubat farah ambil mana? Lagi. Ni ubat dengan ubat farah. Tak apa. Air tawar tak alih. Yang bagi terik itu. Tu Nabi pergi siup dengan Aliyu dia. Siapa ambil tahu. Ni nak ayak susah. 3 hari 3 malam duduk dalam tu. Nabi duduk dalam tu. Dia pengen datang Nabi. Pas Nabi mari penutung dah. Siapa dia mari berdirikan masjid Surabak. Aku bak. Pas mari di Madinah. Beli tanah. Ada demo kerok. Demo kerok. Ni nak ayak terbuku masalah. Tanah yang dibuatkan masjid Madinatul Munawwarah. Nabi beli ratik, orang kerok ratik. Supo dengan hak pondok babohin kita ni. Ada hak demo kerok ratik, ada hak yang beli ratik. Nah ke, ada fok kau ibu bapa duk somai mari duk apa nama ni sahan mari dalam ni, sedekah dalam ni. Tosahlah kita duk cemu-cemu, tosah kita duk jadi acak we duk minta dak. Ya sebenar amo kecek dan baboding babosuh dan termasuk babohin sendiri di mana saja duduk minta we istihar sikit banyak untuk mari bantu dalam pondok dia kita dah nampak pada masa lain tu. Ini tak lain tak bukan ibu apa. Ini lain taklah bukan hak dia, bukan hak san, bukan hak amo, bukan hak aboheng, bukan hak bela, bukan hak ime sini, bukan hak pia-pia. Hak Allah Taala. Hak kita kacau duk minta apa? Dengan hak kita kerok ni, dengan hak kita buining sebagai menjadikan dinding api neraka. Ni penuntun yang dikasihi semua. Sedekah ni jadi pendinding pada api neraka. As-sadaqatu jannatun minanna. Junnah. Ya jannah, jin, junnah. Junnah ni orang panggil dinding.
Bermula sedekah ni adalah bermula sedekah ni adalah jadi mendinding pada api neraka. Penutupnya dah kasih semula ilangan neraka lah. Ha. Nah, kita duduk tengah panas dengan keadaan tepung, habis cekak dah. Ni dengan kita sedekah sikit banyak ni adalah jadi dinding pada api neraka. Besarnya noyak kita dah habis sikit banyak. Sabit tu yang kata allazina yunfikuna amwalihim bin nahari wal lail bin nahari bil laili wan nahar. Nah, sesungguhnya mereka yang belanjakan harta ni. Orang panggil infak, dia duk belanja harta dia kok fi sabilillah. Bebel lagi lah ni kita duk berada kita duk nak pakai duit piti. Kita duk nak pakai belanja untuk nak menyedahkan tempat di pondok Kampung Pasir yang baru tumbuh ni. Nah, lepas tu yang kata siapa sesungguhnya orang yang belanja harta dia billaili wan nahar, pada waktu malam dan pada siang hari. Nah, pas dia belanja tu pula sirran wa alaniyah. Dia wingat cara tu orang harta zakat. Zakat harta sedekah hak sunat. Wingat senyap-senyap. Pas kalau kita nak wing cara senang mudah benar ibu apa. Lah ni seni, mak tengok akabin kita. Nah, apa tu kita buat akabin hak dalam Al-Huda Channel ni. Dah ada siap dah dalam tu. Dah sadar? Seni soal dah. Masuk dalam ikhlas molek. Tak ada nak royak demo, tak ada nak gapo. Ping aku, bubuh 200 kok. Ni dah buh 40 kok, semi 100 lebih dah. Alah, 40 kok ikan selaya tu kilo tak leh penutung. Kuih-kuih 200 kok you boleh semi lah sebaik. Dah ke? Buh 20 kok so tak ada arah duit, tak ada apa. Ni tengoklah kabin kita 400,000 lebih. Pecek-pecek 45 kok nyoboh lah. Ikan layar 70 tengah kilo. Boh kuai-kuai boleh kita katanya. Nah, apa nama boleh 200 kok, boleh semi buku. Nah, kalau boleh besi potong tu kena 500. Ketah putih star tu. Sebab tu ada royak sendiri dah. Siran ni dekah dengan cara si. Dekah sunat ni kena sembunyi. Wa alaniyah dan sedekah dengan cara zakat ni kena nyata. Ada gapo? Itu dalam perniagaan kita, duit duk taruh, kakah mah semua tu hak kena keluar zakat. Hak kita dah biasa with demo lain, biasa with koli, biasa with gapo dah. Ha itu we molek kita mai jumpa ngabahin di pondok dia. Atau pergi jumpa di di pongkelak dia. Tempat pondok dia hak asal. Jumpa dengan menatu koli dia ke, atau tuai channel san kita Al-Huda ni ke. Dengan cara zakat, dengan cara zuhri. Tak ada gapo juga. Hak tu dia panggil sirran wa alaniyah. Sedekah dengan cara sunat, hak tu cara sembunyi. Sedekah dengan cara nyata, hak tu dia panggil zakat. Dua-dua ni tu yang katanya, falahum ajruhum inda rabbihim. Hak munduk mari dekah Malaysia, dekah sunat, dekah wajib. Hak ni adalah harap balas sisi Allah Ta'ala akan balas kepadamu. Hamun tak sah apa nama ni, fala ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mun tak sah ada ketakutan, mun tak ada kena juga cerita gapo dah. Ni no ayat kelebihan dalam bab sedekah. Penutupnya dikasih semua yang manalah ibu bapa duduk di mana saja bila dengar dah pada pagi ni, lebih-lebih lagi kita dengar kata hijrah untuk kita nak ubah. Hijrah yang ada dua, hijrah pada lorat, ada hijrah pada khah, hijrah pada syarak. Atau dikata orang panggil hijrah khah, hijrah am. Hijrah khah ni ibu bapa sikit lagi dah. Hijrah khah ni Nabi tinggal kota Mekah mari kepada Madinah untuk nak menyatukan kaum Ansar dengan Muhajirin. Nak jadi satu tarik ke ukhuwah Islamiah. Jadi persaudaraan. Lepas tu yang keduanya untuk nak kembangkan agama di kota Madinah. Dia tinggalkan Mekah orang panggil duduk dalam negeri kecemasan. Kalau nak kembang agama tak boleh, Nabi mari tinggal waktu tinggal kota Mekah, mari di Madinah untuk nak kembang dengan agama di Madinah. Apa tu nak ayat tu? Masa Nabi tinggal Mekah, siapa tahun yang ke-8? Siapa tahun yang ke-8? Kota Mekah boleh mengkuasai atau boleh dimerintah tangan Nabi Muhammad. Habislah. Tu khah tu. Sabit Nabi kata, Allah hijrata ba'dal fathi.
Tidak ada hijrah kama dia pada buka kota Mekah. Hanya orang panggil hijrah kah ni. Masa 8 tahun. Lepas Nabi tinggal kota Mekah, Nabi mari Madinah. Fak kafe duk turut-turut. Lepas Nabi pergi kepada tahun yang ke-6, tahun yang ke-7, Nabi tak dapat boleh klik di Mekah. Kerana menggalengi daripada fak kafe. Kemudian Nabi pergi pada tahun yang ke-8, turun izajah. Izajah nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan oleh Allah Ta'ala, wal fathi dan buka kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Boleh tengoklah manusia masuk agama Allah Ta'ala bergotong royong. Ni dalam pertolongan Allah Ta'ala. Sebelum pada kota Mekah boleh di tangan Nabi, Allah Ta'ala bukan tak tolong. Tolong dah, tapi tolong dengan cara maknawi. Tak nampak balas mana. Tapi manakala Nabi mari, tangan Mekah, kota Mekah boleh buka, mana boleh di tangan Nabi kuasai semula. Tuhan kata, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu boleh tengoklah manusia masuk agama Allah berpuak-puak. Bukan sore-sore dak lah. Puluh-puluh cerak tu masuk, cerak ni masuk, cerak tu masuk. Itu dengan sebab Allah Ta'ala tolong Nabi Muhammad. Dah. Lepas tu tahun yang ke-8 tu bila kota Mekah boleh tangan Nabi, jadi hijrah kah tu tak ada lah. Hak Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tak ada hijrah lepas pada buka kota Mekah. Hijrah tu. Ada pun hijrah yang kita tinggal benda haragi kepada benda halal. Kita hijrah benda tak baik kepada baik. Kita hijrah kepada benda comel, benda tak comel kepada comel. Hak tu sampai kiamat. Nah, hak tu sampai kiamat. Orang panggil hijrah am hak tu. Sebab hijrah pada orang mana diri pindah. Diri beralih orang panggil. Tapi beralih benda hak haram daripada halal, hak tu comel benar. Kita ada mengupak. Sari-sari tu mengupak kalau boleh kain 45 nak guning. Beh dah basir lagi banyak. Tak ada bahasa slow, tak ada bahasa takut apa. Kemudian bila kita perubahan dalam tahun baru, kita mai azab baik, hodok ngupak ni, aku nak tinggal, mari kepada pindah kepada benda baik. Ana orang panggil hak ni tu sebab orang panggil hijrah semacam lagi ni orang panggil wajib lah. Nah, apa tu? Selama kening kita duduk saya. Selama kening kita duduk saya. Selama kening kita duduk mari kedekut. Mari fikir pada tahun ni. Harta belana. Nah, duit pitih belana. Pak umur kita kata tambah sikat dah weh. Jangan kita dah harap kata tahun baru kita baru seumur jangan. Tahun yang baru kau penutung. Kita hinat kita kau buruk weh. Hak tu duk tertipu juga ni. Awak sawat di pimai. Masa baru pas kita tu salah. Sungguh tahun lah barunya kita kau buruk. Habila kita kau buruk, umur kita kau bertambah. Habila umur kita bertambah, kita kau dekat nak mati. Hati kita kena fikir pada tu. Ada kita dekat dengan mati, gapo pedal lepas pada mati. Tak lain tak bukan, ialah amalan. Nah, ya amalan. Pas tengok pada amalan tak pakai modal, tak apalah semaya. Tu dia panggil amalan jenis wasa badaniah. Nah, apa amalan di antara zakat? Hatu dia panggil amalan apa pasal pakai modal dan amalan sedekah. Pakai mai lepas pada mati ni. Hak boleh yang tupai kita, hak boleh yang tolong kita gak, tak lain tak bukan adalah yang kita duk pada masalah ni, harta kekayaan kita guna jadi manfaat lepas pada mati. Penutupnya dia kasih semua. Sampai setengah riwayat, bila kita masuk dalam kubur. Nah, bila kita masuk dalam kubur, kita masuk dalam kubur penutung, duk sorang diri ya. Nah ke? Duklah sorang diri bersama dengan amalan. Kemudian bila kita masuk dalam kubur, tak ada siapa nak boleh bantu kita, tak ada siapa dia nak boleh. Dah berkecek dengan kita, tak ada siapa dia nak berkira dengan kita. Hanya sonyo amalan modal kita tu banyak mana waya berkawahidah. Hak duk sekali dengan kita agak so ya. Amaluhu, amalannya. Nah, hakam ni amalan tu pula ada pula hasyarun, ada hak jahat. Dan ada pulanya khairun, ada hak baik. Penutupnya dia kasih semua. Sampai kita mari pada tahun yang baru ni, hak amalan jahat kita telah laku dah, kita taubat dengan Allah Taala. Sebab kita dekat dengan nak mati dah. Mau kita masuk dalam mati kalau kita ada cedes sedekah, kita ada semaya, kita ada puasa, kita ada jalan kok molek kaki. Kata dalam hadis.
Penontonnya dikasih semua. Bila muka nakir masuk ke kepala kita nak tanya marabbuka. Nah, bila yo nak masuk tanya marabbuka saat ni tu, jawab kepada semaya hok kita duk sujud tu hasia malek. Asazuhu. Nah, amngori iso subuh pas sunat kita duk buat jare-jare tahajud lagi, isra' lagi, sunat duha lagi. Kena banyak dah penutup, kena banyak dah dunia nak punuh dah. Nak kemak dah, tak banyak hari dah. Kita tak boleh buat galik dah. Kemudian amalan kita duk semaya tu sebagai boleh jadi ujah dengan muka nakir. Tu sebut-sebut dalam hadis. Bila dia mari kop pala kata, "Hei muka nakir, mu tak usah masuklah kop pala aku ni. Aku duk sujud tu hai sia malam. Aku takut sini dah ni." Ni penutung yang dikasih ibu bapa, potih mocik dia yang duk dengar ni. Kita semayalah, apa kita qada-qada tik kita tinggal jamai-jamai dulu. Kita berhilang dengan semaya, jangan duduk malah. Boleh buat wajib kita qada atik. Jaka kata qada habidah kita buat atik sunat. Sebab semaya ni boleh jadi hujah dengan muka nakir dalam kubur. Hak ni lah hak kita nak boleh tupai. Hak ni lah tempat kita nak bertumah dengan dia. Tengok dia jawab lagu tu. Apabila kita duduk semaya dah, bila kita duduk semaya dah, ibadat semaya dah, kita dengan belajar atik dengan orang ngajar mana, dengan orang duk ceramah mana. Gilah untuk kita nak masuk lewat amal sekali dengan belajar. Ni banyaklah lo ni orang pakak nak buat amal tapi belajar dak. Nah, pak ulama tengok tu duk kom mati. Tengok 2-3 minggu dah. 2-3 minggu semalam tengok babak Nah, Allah yarham. Nah, babak tu tua babak zu. Sudah meninggal ke dunia. Tu orang pesalah seorang pada ahli ulama dalam sekitar kita, sekitar kita pada duduk dalam kawasan negara ni. Pak kita ada rasa apa? Sabit tu siapa dalam hadis kata lagu ni. Seorang ulama mati. Seorang ulama yang diambil Allah Ta'ala kembali ke rahmatillah. Kita tak ada berasa apa weh. Cuy, masa dia mati. Nak walah mana? Tak ada rasa duka cita, tak ada rasa serabut, tak ada rasa saya seorang ahli ulama mati. Rasa sepengatu ya. Nabi kata, "Fahuwa munafikun." Tak ada. Orang ni orang nafik dah. Sifat nafik. Allah sabit penutup orang ahli seorang ni. Mati kita tak duka cita, tak ada bosan apa. Orang ni sifat Nabi kata, "Fahuwa munafikun." Orang nafik. Penutupnya dia kasih sama nak royak sekali lagi. Penduduk di kampung pasir. Penduduk daripada Sipu. Dia duk dengar sikit banyak. Atau di antaranya lagi. Tanjung. Kawasan Kelaloning lah. Marilah sama-sama ambo seru. Ambo ajak. Pakatlah kita sokong menyokong. Di antara babohe dia. Menatu je 2 orang di antara kholi dia. Untuk mari. Nak tumah di sini. Untuk mari nak ngajar anak cucu kita di sini. Untuk mari nak ajar kita orang tua di sini. Ni penutupnya dikasih semua orang kapal pasir Sipu. Orang Sipu pun baik, pun pasir pun baik, pun Tanjung pun baik, Kuci Lepas pun baik. Dah lagi di antara Lubuk Gajah pun baik. Marilah sama-sama kita pakat sokong. Pas benda sokong ni 3 perkara. Sokong masa. Yang kedua, sokong mana diri, gerbek diri. Yang tiganya, gerbek harta. Kalau boleh belakang 3 ni, alhamdulillah. Sebab tu kalau ada masa gapo tu dalam pondok dia ada buat gapo, kita mari pakat ita, kita mari pakat tengok. Kerana kita nak ambil satu masa yang kita gerbek. Kalau kita ada duit piti tak usah saya lah. Misalnya kalau orang menara, Pasir. Misalnya orang golok, orang Sipu. Misalnya orang orang Jala, orang Port Tanjung. Kalau dia mau min 2,000, kita kena wui 3 sebab kita duduk dekat. Orang duduk dekat pondok, orang duduk dekat tempat belajar ilmu, Allah berhutang. Sabit di langit dikatakan hadis. Kita duduk di bumi, kita duduk di bawah, yang kita lenggak di atas nampak cerah bitai. Sedap tengoknya, cerah bitai gelala atas kepala kita. Dia makiyalah malaikat yang duduk di atas langit. Malaikat yang di atas langit, ia turun tengok di bawah, di mana tempat bina pondok, di mana tempat alim ulama, cerah sebagai bitai tu dah lah. Ni penutupnya dia kasih semua lebih-lebih lagi kapal Sipu, Port Pasir dan lagi Port Tanjung. Dia mau duk tolong dah, duk bantu dah. Peringat sekali lagi.
Kalau kita kata hak gagah dah, we gagah lagi. Bebe lagi keadaan kita hijrah tahun baru ni pindah we tambah kuat lagi. Sebagai apa? Sebab satu daripada bina ening sebagai jadi nur, sebagai dicahaya untuk daripada selamat, sebagai bergeligor mata dalam kampung pasir sipur kita ni. Dah, pakat-pakat kita bantu. Demikianlah orang luar pun lagu tu lah dah. Yang amat kata sani. So, yang keduanya pula, muka nakir mari nak tanya weh. Nak tanya marabbuka wa man nabiyyuka ni. Nah, bila dia nak tanya benda ni dia mari lekkan ni. Dia nak masuk mari alik kane penutung. Kama dia hak kita duk sedekah lah ni. Nah, hak kita duk sedekah ke pondok Baba Heng ni. Hak sedekah kepada utuk wa masjid dia. Ni nampak masjid lek belakang ni. Nah, pak masjid ni tak ada dah. Khairul baqi' sebaik-baik tempat yang tumbuh di atas muka bumi, masajiduha, masjid tak ada dah. Kamari kita ada saham, kita ada sikit banyak yang masuk le masjid. Selama mana masjid ni tak bunuh, selama itulah kita boleh. Allah penutupnya dia kasih semua dah. Pertama-tama kita boleh tengok dah. Dah, ngah tanah ngah kawasan ngah kereta duk bunyi ung-ung tu. Bukan kereta tembak besar tu, duk sodak tu. Lagi, pas sodak tu kena pakai minyak penutung. Okey. Kamar dia nak kena pakai kereta lagi, kena sewa demo. Semua tu adalah di antara nak berhajat kepada batu saudara kita belaka tu. Tengok tu. Bila muka makin mari kepada kane. Jadi lek kane kita ni jawab ke muka nakir penutung. Jawab kena. Hei segala hei malaikat. Mun tak usah tanyalah aku ni. Mun tak usah soal aku ni. Sebab aku duduk atas dunia ni adalah aku duduk sedekah jariah. Duduk sedekah pakai miskin. Duduk sedekah kepada balasah. Sedekah wak masjid. Sedekah wak pondok Baba Heng. Jadi sedekah tu telah royak sendiri. Tuhai boleh kecek. Allah tak ada jadi pelik lawi. Benda mustahil pada adat. Tengok lo ni. Kita sakit kaki. Mulut nahung. Kita sakit perut. Mulut nahung. Kita sakit telinga, mulut nahung. Kita sakit kepala, mulut nahung. Tu ada. Tapi kelekok akhirat esok. Tuhan katuk ke mulut kita. Allah witangim kecek. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari akhirat esok, Allah Ta'ala menterikan mulut kita. Takwi kita boleh kecek. Wa tukallimuna aidihim. Allah witangim kita boleh kecek. Tengok tu. Tak ada jadi pelik Tuhan ni kuasa sungguh. Sabit tu tangip kecek di negeri akhirat esok. Wajib aridi. Pemati dah. Mati pergi panggil wajib. Tapi wajib aridi sebab Tuhan berjanji lek Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap duk menapah ni kena rasa mati. Mati pun kena rasa. Mati tu mesti dah. Rasa mati pun kena rasa juga. Dah. Baik. Kamar dia di antaranya, dah, kamar dia nak ayat tak? Malaikat mari nak tanya marabbuka ni. Sedekah kita ni jawab. Allah muka nakir. Mu tak usah tanyalah aku ni. Aku dah sedekah sibuk kop. Mula-mula bulan Muharram tu ku bubuh. Dalam cong hahuda tu. Aku dia siap-siap ada situ tu. Kamar dia aku takut sini dah ni muka nakir. Hadekah tu lo ya. Dah. Kalau nak widerah muka nakir mari banyak, boleh 10,000 lalu. Tokai-tokai tu. Kita kena mati. Pada duit banyak pun kata jadi nafas akhirat. Tak kata demo, ambo pun sepatu. Tu dunia semata-mata. Duit lebih juta-juta. Gaji puluh-puluh ribu. Pak kita nak pergi 10,000 saham. Untuk nak bantu dalam pondok ni. Pertama dengan sedekah ni. Sebagai boleh jadi gati. Hanya olehkan ni sebagai hadis dia royak. Tu penutup yang dikasih. Tengoklah. Mari dekah royak. Tak usah tanyalah. Ya duk sedekah sikit banyak duk takut sini dah ni. Bebe lagi banyak lah. Dia kata badak babahnya aku banyak sungguh. Aku duk takut sini dah. Pertama, hari sekara benda yang rusak. 3 kara benda yang punah. 3 kara yang benda tak pakai. Ingat molek penutup. Ya tamu Nabi kata gapo? Syuhun muta'. Kupi yang dituruk. Sayalah. Sayalah. Kita nak makan lepas pada mati. Siapa jakak tak keluar. Nak kerok wak pondok pondok. Wak masjid pondok. Dekah hari Jumaat pula 2 kok kelih-kelih lebatai. Saya kedekuk siapa taruh tumuh.
Ni Nabi kata orang ni puno. Orang ni tak pakai. Kerana dia ada tani sifat kupik dia turut dengan kupik dia. Ada pun kita berasa kupik tu, tapi kita tak turut, tak apa. Kerana tabiat Tuhan mun jadi semula jadi lagi perangai kita manusia ya kudekuk ya kupik. Tapi jangan duk turutlah kupik tu. Dah ke? Ilarat kita nak lain masuk dalam buat pondok tengok tak ada berdiri lagi pondok, masjid pun duduk tepek lagi. Dah ke? Gi bubuh 20 kok nampak teruk benarlah. Nah, kurang-kurang kita buh 200, boleh 500. Apa jadi ikhlas molek? Tak ada siapa dia tahu dah. Becek-becek berperuh dalam itu selalu.